Teknik clearance sacrifice. Clearance sacrifice adalah satu taktik dalam permainan yang melibatkan gerakan mengosongkan satu kotak untuk memberi peluang kepada serangan. Pergerakan ini mungkin mengorbankan buah chess tersebut. Dalam permainan, akan ada satu ketika di mana buah chess berada di atas petak yang perlu digunakan oleh buah chess lain demi melemahkan musuh. Apabila itu berlaku, kita perlu mencari cara yang paling berfaedah untuk mengosongkan petak tersebut, dan mungkin cara yang paling berfaedah itu memerlukan kita mengorbankan buah chess yang terletak di atasnya. Itulah yang dinamakan clearance sacrifice. Kesimpulannya, korbankan satu buah chess untuk membuangnya dari jalan serangan. Contoh pertama, putih bermain dan kotak E6 perlu dikosongkan, maka queen perlu di clearance sacrifice. Dimakan oleh roh hitam, tetapi telah berjaya mampu mengecek king hitam dan memakan queen hitam. Contoh kedua, putih bermain, kotak C4 diperlukan untuk menangkap queen hitam, tetapi ada bishop di atasnya. Maka bishop digerak ke F7, di clearance sacrifice kepada rook pihak lawan. Kotak C4 sudah kosong dan membolehkan NE5 bergerak ke kotak dan menangkap queen. Contoh ketiga, putih memerlukan kotak G7 untuk checkmate king hitam. Maka rook di G7 di clearance sacrifice dengan bergerak ke kotak G8, dimakan oleh knight. Queen masuk ke G7 yang dikosongkan dan putih berjaya checkmate king hitam. Cara melawan clearance sacrifice: mempertimbangkan gerakan dengan berhati-hati sebelum bergerak, tingkatkan pertahanan, mempertimbangkan melakukan taktik yang sama oleh pihak lawan iaitu clearance sacrifice, mencuba meneka gerakan pihak lawan selepas pihak lawan membuat clearance sacrifice, dan akhirnya menjaga keselamatan raja pada bila-bila masa. Seterusnya, Fox. Fox adalah taktik di mana satu buah catur menyerang dua atau lebih buah lawan pada masa yang sama. Pertama, kita perlu mengenali buah catur yang boleh membuat Fox. Semua buah catur boleh membuat Fox, tetapi ada beberapa yang lebih mudah dan lebih kerap daripada yang lain. Buah catur yang paling biasa digunakan untuk Fox adalah knight dan pawn. Contohnya, dari kedudukan ini, knight putih menyerang king dan king hitam pada masa yang sama. King hitam bergerak dan membenarkan knight putih menangkap king hitam pada giliran seterusnya. Contoh yang kedua, dalam kedudukan ini, pawn putih menyerang dua rook hitam pada masa yang sama. Jika rook hitam bergerak, pawn putih boleh menangkap rook hitam yang lain. Jika rook hitam tidak bergerak, pawn putih boleh naik pangkat menjadi king. Buah catur yang lain yang boleh membuat Fox adalah king, rook, bishop dan king. King boleh menyerang dalam mana-mana arah, rook boleh menyerang secara mendatar dan mendekat. Bishop boleh menyerang secara diagonal dan king boleh menyerang dalam mana-mana arah tetapi hanya satu petak. Pertama, kita perlu berhati-hati dengan buah catur lawan yang boleh membuat Fox, terutamanya knight dan pawn. Kita perlu memastikan bahawa buah catur kita tidak berada dalam jarak serangan buah catur lawan atau sekurang-kurangnya mempunyai perlindungan jika diserang. Yang kedua, kita perlu memeriksa setiap giliran jika ada Fox yang mungkin oleh pihak lawan dan mengelakkannya dengan bergerak, menangkap atau melindungi buah catur kita. Yang ketiga, kita perlu menggunakan Fox sendiri untuk menyerang lawan dan mendapat kelebihan. Kadang-kadang, kita tidak dapat mengelakkan Fox atau kita tidak melihatnya sehingga terlambat. Dalam kes ini, kita perlu mencari cara untuk mengurangkan kerugian. Ada beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama, kita boleh mencuba untuk menyerang balas dengan buah catur kita yang diserang atau dengan buah catur yang lain. Yang kedua, kita boleh mencuba untuk melarikan diri dari Fox atau bergerak ke petak yang selamat, atau dengan membuat interposition iaitu meletakkan buah catur di antara buah catur yang menyerang dan buah catur yang diserang. Dan yang terakhir, kita boleh mencuba untuk membuat counter trick iaitu mengancam buah catur lawan yang lebih berharga daripada buah catur kita yang diserang. Dalam bahagian ini pula, kita akan melihat dua jenis taktik yang berkaitan pin dan skewers. Satu piece itu dipinkan apabila ia tidak boleh bergerak tanpa mendedahkan piece yang lebih berharga untuk diserang. Skewers adalah apabila piece berharga diserang dan apabila ia bergerak, piece yang lebih kecil terdedah untuk ditangkap. Jadi dalam erti kata lain, skewers adalah songsangan pin. Tidak seperti fork, hanya piece jarak jauh, bishop, rook dan queen boleh melakukan pin dan skewer. Contoh pertama,
kita gerakkan bishop pada G1 ke D4. Knight hitam akan menjadi piece yang akan mendedahkan king hitam sekiranya ia bergerak. Kemudian, kita akan makan knight dengan bishop tadi. Contoh kedua, kita gerakkan bishop pada B2 ke A3. Rook hitam akan mendedahkan king hitam sekiranya ia bergerak. Kita akan makan rook hitam menggunakan bishop tadi. Contoh terakhir untuk pin, kita gerakkan pawn pada F2 ke F4. Knight hitam akan mendedahkan king hitam sekiranya ia bergerak. Pihak lawan akan menggerakkan king dan kita boleh makan knight hitam menggunakan pawn tadi. Seterusnya, kita akan melihat contoh skewers. Contoh pertama, gerakkan cursor ke D2 dan kita akan makan queen pihak lawan menggunakan bishop. Contoh kedua, kita makan piece bishop lawan menggunakan rook. Gerakkan bishop ke C6, kemudian kita makan rook lawan dengan piece yang sama. Contoh terakhir, gerakkan bishop ke D5. King lawan akan dilarikan dan kita akan makan piece queen lawan dengan bishop tadi. Itu sahaja untuk pin dan skewers. Kita teruskan lagi dengan teknik yang seterusnya, iaitu teknik double check. Teknik double check adalah bentuk serangan yang agak jarang ditemui tetapi sangat berkuasa. Seperti bentuk serangan lain, menggerakkan satu bahagian mendedahkan serangan dari bahagian lain. Tetapi dalam keadaan double check, kedua-dua bahagian yang digerakkan dan bahagian yang dibuka digunakan untuk menyerang raja. Double check terjadi apabila dua buah catur secara bersamaan menyerang raja lawan. Keadaan ini memaksa pemain lawan untuk melindungi raja dan menghindari kedua-dua serangan tersebut. Double check merupakan saat kritikal dalam permainan kerana pemain masih berfikir dengan teliti tentang langkah seterusnya untuk melindungi raja mereka. Di sini disertakan contoh teknik double check. Pada contoh ini, untuk mendapatkan double check, kita perlu mengorbankan queen kita terlebih dahulu, iaitu gerakkan queen di H4 ke H1. Jadi untuk selamatkan diri dari check, king putih akan makan queen hitam. Setelah king putih makan queen hitam, kuda hitam akan bergerak dari H5 ke G3. Hal ini akan menyebabkan king putih mengalami check sehingga terpaksa mengalihkan king mereka keluar dari check. Akhir sekali, rook hitam akan bergerak dari H8 ke H1 untuk double check raja putih dan menyebabkan pihak lawan kalah ataupun checkmate. Terdapat 3 cara untuk mengeluarkan raja daripada kedudukan check. Yang pertama, menggerakkan raja keluar daripada petak check. Yang kedua, menghalang buah catur lawan yang melakukan check dengan kepingan catur lain. Yang terakhir, menangkap buah catur yang sedang memberikan check dan mengancam raja. Akan tetapi, terdapat hanya satu cara untuk mengeluarkan raja daripada double check, iaitu menggerakkan raja keluar daripada check. Kesimpulannya, terdapat berbagai teknik serangan catur yang boleh kita lakukan dalam permainan catur. Antaranya ialah the fork, pin and skewer dan double check. Jadi, kombinasi serangan yang hebat bersama dengan teknik yang baik membuatkan pemain dapat mengendalikan permainan serta mencapai kemenangan dalam permainan catur. Sedikit tips yang dapat dikongsikan adalah: yang pertama, aktifkan semua piece dan jangan keluarkan queen terlalu cepat. Yang kedua, menjaga 4 peta tengah yang dianggap pusat kerana senang nak kuasai game kalau formation kita dah kuat. Yang terakhir, sentiasa castling kerana ianya memberikan kelebihan keselamatan kepada raja. Sekian sahaja daripada kami. Selamat bermain chess dan terima kasih.